Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum. Okay. Hari ni saya nak berkongsi berkenaan dengan income protection. So, seperti mana kita tahu, okay, ini adalah orang kata kitaran hidup lah seseorang manusia. Okay. Dari kosong hingga umur 70 tahun. Okay. So, dari kenapa kosong hingga 70 tahun, okey, mengikut mortality rate di Malaysia, kadar umur purata yang kata yang macam kiranya boleh hidup maksima, kalau maksima kiranya purata hidup antara umur 70 lah, okey, untuk lelaki lebih kurang 73 dan untuk wanita lebih kurang 76 tahun. Okey. So bila dalam kehidupan kita tak lari dengan risiko. Okey. So risiko yang orang kata yang menyebabkan malapetaka kewangan ni, okey, kita boleh bagi 3 lah. Kalau you all tengok kat sini, okey, disebabkan kematian. Tu ada disebabkan lumpuh dan menyebabkan sakit kritikal. Okay. Semua yang ketiga ni adalah secara umumnya yang boleh orang kata menyebabkan orang kata musibah dari segi kewangan, sebab dia melibatkan kesihatan kita. Bila kalau katakan kita sakit, okay, so kalau sakit tu makin teruk, kita tak boleh bekerja. Okay. Kalau apatah lagi kalau lumpuh, mati lagi lah, of course. Kiranya habis, nyawa dah tak ada, so langsung tak boleh bekerja lah. So dalam orang kata kita selalulah tengok benda-benda ni dekat surat khabar ataupun kat TV berkenaan orang kata orang hilang punca pendapatan. Kalau tengok kat sini ada keratan akhbar ni, okay, kesenangan hidup hilang sekelip mata. Pernah nikmati gaji 10,000 sebulan dan orang kata susah sebab dia serang stroke. Okay. Stroke ni adalah salah satu daripada sakit kritikal. So orang kata bila sakit, inilah hilang punca pendapatan. So next, kalau kita tengok kat sini, ni pula penebar rotinya hilang punca pendapatan akibat lumpuh separuh badan. Seperti mana yang kita tengok tadi yang kat atas tu, apabila berlaku lumpuh, kita tidak boleh bekerja dan menyebabkan hilang punca pendapatan. So orang kata kena faham lah bab risiko kesihatan untuk kita ni. Okey, yang ni pula efek pada keluarga. Efek pada keluarga, okey. Suami bergaji 15,000 meninggal dunia, kini keluarga ikat perut. Okey. Sebab orang kata musibah ni kita tak boleh jangka, kan. Tapi orang kata dengan perancangan kewangan yang baik, okay, dan kita sediakan plan takaful untuk ditinggalkan keluarga, insya-Allah, okay, keluarga kita orang kata memberi ketenangan lah pada keluarga jika apa-apa berlaku. So kita ambil contoh lah, okay, katakan kita ambil Encik Si Fulan, Encik Si Fulan. Okay. Encik Si Fulan bergaji 3,000 sebulan. Okay. Dan ada isteri dan 2 orang anak. Okay. Keluarga. Okay. Keluarga. Family. Isteri. Anak 2. Okay. Itu satu. Okay. Dan komitmen Cik Si Fulan, okay, yang ada adalah dia beli rumah. Disebabkan dia beli rumah, so bayaran rumah bulan-bulan dia perlu bayar adalah, okay, untuk rumah sebanyak 800. Okay. Kemudian Cik Si Fulan juga ada kereta. Okay. So tiap-tiap bulan Cik Si Fulan membayar
RM500 untuk kereta dia. Okay. Kemudian dari segi adalah komitmen bulanan Encik Saifulan adalah bil lah. Bil. Okay. Katakan keseluruhan bil elektrik, air apa semua tu adalah sebanyak RM200. Dan untuk komitmen untuk family saja, katakan kita ambil lah perbelanjaan family apa semua tu lebih kurang RM500 untuk 5 orang anak, katakan. Alright. So andaikan juga Encik Saifulan ada buat untuk kata hiburan lah bersama keluarga, ada kata hiburan bersama keluarga, so katakan dia spend lebih kurang 200 lah sebulan. Okay. 200 sebulan. Okey, kalau kita tengok dari segi perbelanjaan Encik Saifulan ya, so total lebih kurang perbelanjaan ya. Okey, perbelanjaan bulanan Encik Saifulan adalah sebanyak expenses lebih kurang dalam 2,200 sebulan. So kalau kita tolakkan dengan pendapatan dia, income dia adalah 3,000. So Encik Saifulan ada lebih kurang dalam ekstra 800 sebagai simpanan. Okay. Simpanan. So bagaimana kita nak sediakan plan income protection atau plan pengganti gaji? Seperti mana yang kita tahu, okay, gaji sebulan Encik Saifulan gaji Encik Saifulan sebulan adalah RM3,000. Okay. So untuk kita nak tahu kata gaji satu tahunan Encik Saifulan, okay, kita darabkan dengan 12 bulan. So gaji Encik Saifulan untuk satu tahun adalah sebanyak RM36,000. Okey, so kita dah tahu gaji Encik Saifulan untuk satu tahun adalah sebanyak RM36,000. Okey, untuk protect katakanlah untuk family dia, katakan anak dia yang kedua tu, okay, kedua ataupun kira yang bongsu tu adalah orang kata berumur lebih kurang dalam 15 tahun. Okay. So maknanya ada 10 tahun lagi untuk anak yang terakhir tu bekerja. Okay. So kita akan ambil 36,000 darab dengan 10 tahun. Okay. Nilai orang kata nilai pelindungan Cik Saifulan yang diperlukan adalah sebanyak RM360,000 untuk 10 tahun. So dalam masa 10 tahun ni, okay, Cik Saifulan boleh orang kata boleh survive dengan apa yang keluarga Cik Saifulan boleh survive jika berlaku kematian pada Cik Saifulan dan meninggalkan sebanyak 360,000 kepada keluarga Cik Saifulan. Okay, maka dengan 360,000 pampasan nilai pampasan Cik Saifulan tu, keluarga Cik Saifulan boleh maintain kata lifestyle yang ada sekarang ni jika berlaku kematian pada Encik Saifulan. Seperti saya ada cakap pada awal tadi, berkenaan dengan orang kata perancangan kewangan lah. So kalau kita tengok pada artikel surat khabar ni pun, artikel takaful membolehkan kita merancang kewangan. Sebab orang kata kita perlu merancang
kewangan untuk kita melindungi nilai kehidupan kita dan keluarga kita, supaya berlaku timpa, apabila ditimpa musibah, ia memberi satu ketenangan minda pada keluarga yang kita tinggalkan atau yang hidup bersama kita. So kalau ikut pun logik pun, kita tengok pada statement ni pun, anak kita tak boleh ganti tempat kita di office bila kita sakit ataupun meninggal, tapi kita boleh sediakan plan pengganti gaji untuk anak-anak kita. Ini orang kata analogi yang kita selalu bercerita tentang perancangan kewangan dalam orang kata perlindungan takaful ni, adalah berkenaan ni lah, komitmen-komitmen yang ada. Apabila kata salah satu kata suami meninggal dunia, dia keluarga tu orang kata hilang salah satu punca orang kata sumber kewangan lah. Tak nak pula kalau katakan isteri tak bekerja, suami adalah sole breadwinner ataupun pencari rezeki yang utama. So dalam kehidupan ni perlulah buat satu perancangan kewangan yang mana kita memberi ketenangan minda pada keluarga kita, supaya apa-apa berlaku, family kita boleh maintain lifestyle yang ada, dan orang kata tidak terbantutlah apa yang dirancangkan. Itu pentingnya perancangan kewangan. So kalau kita tengok sini pun, inilah orang kata dengan hibah takaful ataupun income protection, income protection yang kita sediakan, dan benda ni akan dijadikan hibah apabila meninggal dunia, dan kita dah orang kata sediakan satu dana hibah untuk pasangan ataupun keluarga kita untuk dia punya perbelanjaan makanan, bil, orang kata pendidikan anak-anak, untuk kurangkan hutang, dan orang kata medical, lepas tu untuk bayaran untuk rumah. So seperti mana erti kata hibah. Hibah ni adalah hadiah yang diberikan pada seseorang. Jadi apa yang hibah takaful buat adalah kita menghadiahkan pampasan takaful kepada pasangan kita atau kepada keluarga kita yang kita bakal tinggalkan, supaya mereka dapat menjalani orang kata gaya hidup yang sama walaupun kita tiada kelak. So adakah anda tahu berapa nilai perlindungan yang anda perlu dan mengikut gaji anda sekarang? So kalau katakan anda perlukan khidmat nasihat perunding takaful, anda boleh menghubungi mana-mana perunding takaful ataupun saya. So saya sedia memberi kata nasihat dan juga pandangan tentang produk ataupun plan yang sesuai untuk anda. So sekali lagi saya berterima kasih kerana anda sudi luangkan masa untuk beberapa minit ni untuk saya mendengar perkongsian saya berkenaan dengan income protection dan hibah. So harap pihak cik, tuan, puan mendapat manfaat dari perkongsian saya. So saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.